UPNM. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zuazan bin Yahya selaku Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Haji Azizi bin Haji Miskun selaku Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar UPNM. Yang berusaha Encik Muhammad Hairi bin Muhammad Yusof selaku bendahari. Yang berusaha Lieutenant Colonel Profesor Dr. Profesor Madya Dr. Ustaz Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh selaku pengarah Pusat Islam. Yang berusaha Kolonel Dr. Haji Zahimi bin Haji Zainul Abidin selaku pengarah Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional. Seluruh pensyarah-pensyarah, kaki tangan dan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi di bulan yang terbaik. Dan insya-Allah di kesempatan yang diberikan pada saya untuk berdiri di depan ini untuk berkongsi, menyampaikan sedikit ilmu selama lebih kurang 1 jam yang diberikan. Boleh? 1 jam, ya, insya-Allah. Lebih kurang itu, kalau terlebih tolong peringatkan saya. Baik, tajuk yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan iaitu Al-Quran dan Kepimpinan, rahsia yang perlu diselami. Jadi satu tajuk yang sebenarnya skopnya memang luas, cuma ini barangkali sebagai mukadimah, sebagai introduction, agar seterusnya tugas kita lah untuk meneroka, menyelami apa yang ada di dalam Al-Quran, iaitu khazanah yang sangat agung, yang besar sekali kebaikannya bagi umat Islam khususnya. Dan inilah di antara salah satu ciri keistimewaan yang Allah lebihkan terhadap umat Nabi SAW berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Oh, ini saya boleh tekan, tak perak. Okey, dah kena cakap. Tolong saya bagi signal lah ya. Okay, next. Baik. Jadi sebagai mukadimah, ya, mukadimah awal terhadap tajuk yang akan saya sampaikan. Ya, sebagaimana tajuk tadi, ya, keywordnya adalah Al-Quranul Karim. Dan apatah lagi pada bulan Ramadan sangat sinonim dengan peringatan terhadap Al-Quranul Karim. Apatah lagi Al-Quran, ya, surah yang pertama, surah Al-Alaq, Allah turunkan pada bulan Ramadan, iaitu pada 10 malam yang terakhir. Ya, di salah satunya. Adapun yang kita sambut pada 17 nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Itu diturunkan pada Nabi SAW. Adapun sekarang 10 malam terakhir itu diturunkan secara keseluruhan daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Adapun surah yang pertama kemudian turun berterusan, turun pada 17, ya, iaitu bulan Ramadan. Itu sebagai sinopsis ringkas tentang sejarah penurunan Al-Quranul Karim. Dan bagaimana yang telah saya sebut, umat Islam dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, tetapi bersyarat, iaitu sejauh mana kita mengakrabkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Apa definisi mengakrabkan diri dengan Al-Quran? Iaitu kita menunaikan beberapa hak Al-Quran. Al-Quran tentu yang paling asas adalah membaca, dan ini wajib bagi setiap kaum muslimin, hendaknya dia boleh membaca. Cuma next step adalah sejauh mana dia membiasakan dirinya menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan hariannya, bukan hanya pada bulan Ramadan. Tetapi another step further yang lebih penting adalah memahaminya. Dan inilah yang banyak diabaikan oleh umat Islam. The most important, read with understanding. Dan kemuncaknya adalah iaitu menerapkan di dalam kehidupan. We live with it. Inilah dia poinnya Al-Quran. Apabila umat Islam melakukan 3 perkara ini, mereka akan menjadi umat yang paling mulia, paling unggul. Mereka yang akan dimuliakan, dihormati, memimpin, disegani dan dijadikan reference oleh umat-umat yang ada di masa tersebut, khususnya di zaman kita. Kerana apa? Kerana Al-Quran adalah sebagai guideline, sebagai panduan, hudan linnas, ya, sebagai petunjuk, ibarat manual kehidupan seorang insan. Sama ada seorang Muslim, sama ada dia seorang kafir, tetap applicable and relevant. Ya, kerana Al-Quran bukan khusus untuk orang Islam, tak.
Kerana semua umat manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran ini tak terhitung ilmunya, yang tentunya yang paling asas adalah berkaitan dengan akidah, ya, kemudian yang berkaitan dengan ibadah, yang ketiga berkaitan tentang kepribadian, dan datang daripadanya pelbagai perkara yang kembali kepada 3 perkara, dan di antaranya adalah apa yang akan kita kongsikan pada saat ini, iaitu berkaitan dengan kepimpinan. Bila kita sebut tentang, next slide, hilang dah orangnya. Ada dah terbuka. Bila kita sebut tentang pemimpin, kepimpinan dia mesti ada kaitan dengan beberapa istilah. Dia very closely interrelated, not separated. Tuan-tuan boleh follow saya cakap? Boleh ya, perlahan-lahan saya guna 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham secara agak perlahan. Ya. Ini perkara yang paling basic apabila kita membicarakan tentang kepimpinan, iaitu pemimpin, ada yang dipimpin, dan pada pemimpin pula ada 2 perkara yang berkaitan dengan dirinya, iaitu memimpin dan kepimpinan. Semuanya ini bila dibicarakan pasti akan disentuh. Siapakah dia pemimpin? Iaitu individu atau tokoh tertentu yang perlu padanya terpenuhi beberapa syarat sesuai dengan skop kepimpinan yang dia sedang sandang. Sebagaimana gambar rajah bulat-bulat sebelah tu, bermula daripada menjadi pemimpin terhadap diri sendiri, keluarga, sampai kepada yang paling besar, iaitu pengurusan dunia, pengurusan negara. Ya, kalau di zaman kita negara itu terbahagi. Kalau di zaman Khalifah Islam, luas sekali empire-nya. Jadi bayangkan bagaimana pemimpin tersebut mengurus dan mengatur dan mentadbir satu jajahan yang sangat luas. Tentunya memerlukan ciri-ciri pemimpin yang sangat luar biasa, super leadership. Ya, dan itu dibuktikan oleh pemimpin umat Islam. Allah muliakan umat Islam selama 14 abad, right from our Prophet sallallahu alaihi wasallam, kemudian diakhiri dengan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah itu, yang sangat dekat jaraknya dengan kita, yang masih boleh kita lihat, yang boleh kita gambarkan bagaimana hebatnya pemerintahan tersebut. Ya, tetapi apabila umat Islam telah tidak menunaikan beberapa syarat yang telah Allah letakkan di dalam Al-Quranul Karim, bermula daripada para pemimpin dan pimpinannya, kemudian diikuti oleh rakyatnya, maka Allah tarik kembali kepimpinan tersebut, Allah beri kepada umat yang lain. Itu adalah roda kepimpinan secara peringkat tertinggi. Jadi tugas pemimpin sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah memimpin. Dan memimpin pula perlu memerlukan kemahiran. Kemahiran adalah skills which we can learn. All of us, we can learn. Siapa boleh. Ya. Title apakah dia? Tapi dia boleh belajar. Dia adalah sesuatu kemahiran yang boleh dipelajari. Ya. Dan kemahiran ini pula bagi seorang yang memimpin, dia mesti berdasarkan etika. Ya, etika yang tertentu dalam menunaikan kewajipannya sebagai seorang pemimpin, dan ianya sangat bergantung dengan skop kepimpinannya. Itu dia sekarang tuan-tuan belajar ilmu pengurusan, management, very basic. Minta maaf kepada tuan-tuan ya, pihak pengurusan tertinggi. Ini saya cuba bagi sinopsis awal saja secara ringkas. Nanti saya akan kaitkan dengan Al-Quranul Karim. Baik, perbicaraan tentang kepimpinan ini very comprehensive and intensive and yet very dynamic until today. Sebagaimana kita tahu, tak terhitung buku yang ditulis, barangkali jutaan, yang ditulis dalam pelbagai bahasa dunia, pelbagai bangsa, negara, ya, sama ada yang Islam atau yang kafir. Cumanya, adakah kita memanfaatkannya? Ini persoalannya di sini. Bidang apa pun kita bekerja, sama ada kita sebagai pensyarah, guru, doktor, engineer, ustaz, kekunci yang membezakan dirinya dengan orang lain adalah dari sisi jauh dekatnya dia dengan pembacaan. Lagi banyak dia membaca buku-buku, maka cara berfikirnya, cara bersikapnya dan cara bertindaknya tentu jauh berbeza dengan orang yang tidak sepertinya. Dan ini adalah perintah Allah Ta'ala, dan memang perintah yang pertama yang banyak diabaikan oleh umat Islam. Sebagaimana soalan ini kalau kita tanya pada tuan-tuan, semua boleh menjawab. Surah yang pertama turun, ayat yang pertama dibaca, Iqra, betul kan? Read in the name of Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Maknanya apa? Allah perintah. Perintah ini adalah wajib. Bila umat Islam meninggalkan perintah ini, maka umat Islam akan jauh ketinggalan.
satu soalan untuk kita nak evaluate diri kita di rumah kita. Ada tak mini library updated every month, ada buku-buku baru, atau sejak dulu sampai sekarang buku itulah bahkan tak disentuh? Ya, berbeza dengan umat Islam ketika mereka diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka begitu bersungguh-sungguh melibatkan diri di dalam ilmu, walaupun mereka ketika itu sibuk sebagai pemimpin, tetapi buku tak pernah terlepas daripada mereka. Contoh pada zaman Khalifah Al-Ma'mun itu, seorang khalifah very very knowledgeable, seorang yang alim, memiliki perpustakaan peribadi yang sangat besar, diperintahkan kepada para sarjananya, sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam, yang berada dalam jajahan pemerintahannya, menterjemahkan buku-buku khususnya daripada Yunani. Banyaklah buku-buku ilmu pengurusan ketika itu diterjemahkan dan kemudian disesuaikan dengan Al-Quranul Karim. Inilah dia umat Islam meninggalkan legacy yang tak dapat dinafikan, tak terhitung. Ketika peristiwa penyerangan tentera Tartar pada kerajaan di Baghdad, lihat sungai Tigris dan Euphrates itu, hitam pekat airnya kerana ditenggelami oleh pelbagai kitab yang dibuang oleh kaum barbarian, not knowledgeable army, and yet they are very brutal. Betul kan? Mongolia tu, dia pandai, dia kuat dari segi fizikal, tapi tak kuat dari sisi keilmuan. Walaupun dari segi strategi dia memang excellent, tapi dia tak menghargai ilmu ketika itu, yang kemudian generasi yang datang baru menghargai ilmu. Itu pun setelah mereka masuk Islam, terkenal dengan kerajaan Mogul dan sebagainya. Ini faedah tambahan sedikit, baik kembali. Di pusat-pusat pengajian tinggi, tak ada satu universiti yang tak mengajar tentang ilmu pengurusan, sama ada dia subjek trust, elektif ataupun option, atau memang ada pengkhususan tentang ilmu pengurusan. Kemudian pelbagai seminar, latihan dan pelbagai kaki tangan umpamanya di setiap posisi dihantar untuk menghadiri perlatihan. Betul kan tuan-tuan? Cuma persoalannya kita belajar atau tidak, atau kita datang badan kita saja ada, tapi otak, cara pemikiran semua berada di luar daripada dewan ini. Contoh, akhirnya dia keluar 3 hari 3 malam, nothing change. Dengar selama 3 hari, tetapi tiada berlaku sebarang perubahan. Ini something wrong somewhere dengan kita. Saya bagi perumpamaan seperti ini. Orang yang berlari begitu laju, tapi masih berada di tempat yang sama. Apa yang dia raih? Letih dan berpeluh. Berbeza dengan orang yang satu lagi berlari begitu laju sampai end destination. Beza tak? Beza. Baik. Jadi dari sisi perkembangan ilmu berkaitan dengan pengurusan kepimpinan ini, pemimpin dan sebagainya, memang salah satu ilmu yang paling berkembang pesat. Dan bagaimana pula kita lihat daripada sisi Al-Quran, kitab umat Islam, ada tak ia dibicarakan? Apa kata Al-Quran tentang hal yang satu ini? Dan Al-Quran mengungguli semua buku-buku, semua kitab-kitab suci dari sisi bab yang satu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menjelaskan perkara yang pertama. Perkara yang pertama, sebelum lagi Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah buat clear declaration kepada para malaikat sebelum Allah ciptakan kita, iaitu datuk kita Adam alaihissalam. Contoh Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, this is our history which we must know. Ini mandatory, baru kita tahu tentang diri kita. Asalnya di sini Allah muliakan kita anak keturunan Adam, iaitu Allah lantik kita ini menjadi pemimpin. Ketika mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ila akhir ayat. Ingatlah ketika mana Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Yang ketika itu Allah firmankan di dalam syurga kepada para malaikat, belum dicipta lagi Adam alaihissalam, sebagaimana disebut oleh para mufassir semisal Ibnu Katsir rahimahullah. Tetapi ketika Allah telah menyampaikan perkara ini, pemberitahuan ini, para malaikat yang mendengar ketika itu apa yang Allah firmankan, mereka berkata kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini kalau kita tadabburi dia, ini satu lagi,
Ya, kalau kita baca dengan pemahaman, okey, satu level sudah selesai. Tetapi dari sisi penghayatan dan pelaksanaan, ayat Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jami'an, bagaimana kita nak berinteraksi dengannya? Setiap ayat itu pasti padanya ada action plan. Setiap ayat. Contoh, kita memulakan Al-Quran dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung. Dia minta tolong dengan Allah, iaitu berlindung daripada kejahatan syaitan yang derajat. Apa action plan di situ? What we have to do? Kita pertama, mesti kita declare syaitan itu adalah number one enemy forever. Nombor dua, kita tak boleh jadikan dia sebagai best friend, buat partnership dengan dia, tak boleh. And we must against syaitan selama-lamanya. Itu action plan. Contoh, diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Isti'anah, minta tolong pada Allah. Maknanya segala kerja buat kita, usaha apa yang kita buat, dia ultimate kita refer kepada Allah. Jadi bismillah itu buahnya adalah apa? Tawakal kepada Allah. Sehebat apa pun kita, di posisi apa pun kita, semuanya itu hasil daripada kurniaan Allah. Ya, maknanya kita apa saja kita buat, kita serahkan, kita bergantung kepada Allah. Begitulah ayat-ayat seterusnya berjalan seperti itu. Tetapi adakah kita memiliki pemahaman seperti itu? Ini masalah kita ni bila berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab itu generasi terdahulu mereka mengungguli dunia. Hebat mereka itu kerana mereka faham, ya, dan mereka tunaikan hak apa yang mereka faham. Contoh dari sisi kepimpinan. Di sini ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, mesti ada soalan nak ditanya. Macam mana malaikat? Malaikat seolah-olah memprotes Allah Ta'ala. Tak, para mufassir sebut bukan memprotes. Kerana apa? Sebelum tu mereka dah ada experience, bagaimana yang disebut oleh para mufassir. Apa experience mereka? Ya, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebelum bumi itu dihuni oleh manusia, bumi terlebih dahulu dihuni oleh para jin. Dan jin itu melakukan pelbagai kerosakan. Ya, mereka bergaduh, berbunuh-bunuhan. Ya. Dan jin ini sifatnya seperti manusia, ada hawa nafsu. Jadi kalau buat manusia ni, lebih kurang sama juga dia akan buat. Ya. Bukan dia protes, tapi dia nak dapatkan ilmu. Kenapa? Pasti Allah, ya, ada hikmah di sebaliknya menciptakan kita. Daripada ayat ini juga kita akan dapat tahu bahawa ada dua kumpulan manusia di atas muka bumi. Satu kumpulan yang akan dipimpin oleh orang yang membawa kepada kebaikan. Satu kumpulan orang yang akan membawa kepada keburukan. Satu kepada tauhid, satu kepada syirik. Ada pemimpin yang jujur, ya, dalam pekerjaannya. Bersungguh-sungguh dia melaksanakan segala amanah, dan dia pada masa yang sama menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Akan ada pula pemimpin, ya, dia bekerja tetapi barangkali dia akan melakukan banyak penyimpangan. Dia akan bekerja tidak mengikut aturan. Dia memiliki agendanya yang tersendiri dan pelbagai lagi. Dan akan berlakulah kezaliman dan ketidakadilan. Jadi daripada ayat ini je kita dapat akan ada dua kelompok manusia apabila ditinjau dari sisi kepimpinan yang memimpin. Sama ada pemimpin itu daripada skala yang paling kecil, dirinya sendiri, sampai kepada keluarganya, sampai kepada peringkat yang lebih tinggi. Pattern, principle remain the same, sama. Ya, dia akan pergi kepada dua arah, dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain. Ada dua jalan. So you choose which one. You only have two choices to choose. Dalam hidup ni ada dua jalan saja. Ya, jalan menuju kerajaan Allah atau jalan yang bertentangan dengannya. Kitalah yang memilih. Ya, we decide our destiny. Tak ada siapa pun yang boleh memaksa kita. Ni agama seperti itu. Baik. Jadi yang kedua Allah sebut bagaimana sifat manusia ketika Allah tawarkan amanah untuk, ya, mengurus, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Yang sanggup hanya manusia. Kenapa manusia sanggup? Kerana dia memiliki kelebihan. Dia tahu kelebihan yang ada padanya. Apa beza manusia ni dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain? Haiwan, kalau nak diukur dari sisi saiz, tentulah gajah itu yang layak jadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau nak diukur dari sisi saiz, tentu ikan paus yang paling besar di lautan itu yang jadi pemimpin di bumi ini. Kalau nak diukur daripada ciptaan Allah yang lain, tentu gunung ganang itu yang akan layak menjadi pemimpin. Itu yang dapat ditangkap dengan mata, yang tak dapat ditangkap dengan our naked eyes, tapi dapat ditangkap dengan iman, iaitu makhluk Allah ghaib, yang tak dapat dilihat tapi Allah khabarkan. Tentu dia yang layak untuk pemimpin kalau dari sisi kehebatannya. Saya tanya tentang soalan itu.
Makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling besar apa dia? Makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling besar. Saya tanya soalan dia kan. Maknanya kalau semua ni lebih kurang berapa ni kalau satu dewan penuh? Ada 100, 600, katalah 600. Saya pasti akan dapat jawapan 600 yang pelbagai. Ya, tak selaras, tak sama. Kenapa jadi demikian? Padahal ini termasuk dalam bab yang berkaitan dengan rukun iman. Very basic question, which we must know. Fingertip. Maklumu minad-din bid-darurah. Taklah itu lain. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling besar, tuan-tuan, adalah arash Allah. Pernah dengar arash Allah? Dipikul oleh 8 malaikat. Dalam Quran disebut. Setiap malaikat itu besar mana dia? Disebut dalam hadis sahih, daripada jarak telinganya ke bahunya perjalanan 700 tahun. 700 years duration. Dia punya metrik ukurannya adalah sesuai dengan kepahaman orang Arab ketika Nabi SAW menyampaikan. Orang kafir musyrikin Arab Badui, iaitu dia punya reference movement dia. Ya, dari segi kecepatan masa, seekor unta yang sedang berjalan. Bayang 700 tahun. Itu baru satu. Ada 8. The whole. Nampak tuan-tuan? Cuba tak ada terlebih lah. Sekarang kita masuk kembali kepada jadi manusia sanggup memikul amanah. Dan memang Allah ciptakan manusia untuk memikul yang ini. Kerana dia, apa beza Allah Ta'ala dengan selain makhluk tadi? Sehebat apa pun dia, kerana Allah beri mereka akal. Inilah akal dan fikiran. Sebab tu kalau kita baca Al-Quranul Karim, kita akan tengok model Al-Quran memerintahkan kita agar berfikir dari 8 sisi. Masya Allah, Al-Quran ni kalau kita teroka tuan-tuan, walaupun kita tak menguasai bahasa Arab, kita tengok translation dia, Allah akan bagi ilham setiap kita faedah-faedah yang tak diberikan kepada orang lain. Inilah istimewanya mukjizat Al-Quranul Karim, dan Allah telah berjanji, Allah memudahkan Al-Quran bagi orang yang berinteraksi dengannya. Okay, next slide. Dah. Slide seterusnya, gerak. Okey. Cuba lihat, bila kita berbicara tentang kepimpinan, Al-Quran memberikan contoh yang tak terhitung banyak. Dan contoh yang paling jelas adalah berkaitan dengan keteladanan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Kalau kita boleh buat case study, bermula dengan Rasul yang pertama. Siapakah dia tuan-tuan? Rasul yang pertama yang Allah utuskan di atas muka bumi? Salah. Apa makna Rasul? Ya. Rasul adalah utusan Allah. Tugas dia adalah untuk put back on track bila umat menyimpang daripada tauhid. Itu definisi Rasul. Jadi Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Dan memang disebut dalam hadis sahih, ketika kita berdiri nanti di negeri akhirat untuk meminta syafaat, semua umat datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Tak sanggup, malu kepada Allah. Next, berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam, puji dulu Nabi Nuh. Anta awwalur rasul fil ardh. Engkau wahai Nuh adalah Rasul yang pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Kalau kita lesson learn from kepimpinan Nabi Nuh AS, sangat menakjubkan. Ada sisi-sisi yang boleh kita terapkan. Yang pertamanya dari segi self resilience. Ya, memang super. Berapa lama Nabi Nuh AS berdakwah mengajak kaumnya? Kurang 50 tahun, 1000 tahun. Very highly patient and resilience, very tough. Bayang tuan-tuan, itu ciri khas pemimpin tu kan, yang perlu ada. Apatah lagi kalau orang di bawahnya adalah orang yang perangainya memang sulit untuk diatur. Maka datanglah kaedah, iaitu mempraktikkan kepimpinan autokratik. Sebab apa ada kepimpinan autokratik? Leadership, autokratic leader. Sebab orang bawah tu susah nak diatur, tak dengar kata. Jadi kena pakai carrot and stick. Ya. Kalau tidak, contoh tuan-tuan pernah baca tak buku Sun Tzu Art of War? Pernah dengar tak? Tak pernah, tak ada jawapan ni. Nak tanya dah makan, tak makan. Jadi bukan alasan berpuasa itu untuk letih, lemah. No. Berpuasa ni sepatutnya kita kuat. Sebenarnya itu semua dikawal dari sisi apa? Sini. Betul kan? Dan memang orang berpuasa ni sebenarnya dia kuat. Sebab apa? Sebab banyak obstacle yang berada di depannya telah dihilangkan oleh Allah. Tadi puan pengurusi ustazah sebut apa? Syaitan diikat, pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Betul kan? Mudah tak? Patut lebih mudah. Baik. Jadi kalau kita ambil contoh setiap Rasul, Masya Allah, Nabi Nuh AS, lailan wa naharan, siang malam, day and night, all out, by all means.
Tak efektif cara ni, tukar. Ya, strateginya sentiasa berubah. Satu, kamus pemimpin seperti Nabi Nuh AS, never give up. Turn setback to turn back. Tak ada istilah never give up. Kita memanjang give up. Betul kan? Datang alasan tak terhitung. Jadi sebagai seorang pemimpin, tapi pemimpin jangan diingat hanya yang memiliki kedudukan formal ataupun informal. Tak, kita ni semua, ya, how we can macam mana kita nak jadi pemimpin yang efektif kalau kita sendiri tidak efektif, betul kan? Sebab pemimpin lahir daripada setiap individu yang ada. Daripada salah seorang mereka itulah nanti yang akan jadi pemimpin. If we cannot manage ourselves effectively, then how we can manage others effectively? Itu rumus yang proven. Sebab tu nak jadikan pemimpin, ya, mesti, ya, pemimpin tersebut memiliki kriteria tertentu. Cukup tak tu? Itu saya bagi satu contoh. Kalau kita tengok kepimpinan Nabi Musa AS, ya, banyak sisinya yang boleh dipelajari, terutamanya dalam very difficult situation. Sebab Nabi Musa AS ni Allah uji dengan pelbagai kesulitan daripada Bani Israel yang, ya, perangainya unpredicted. Bayangkan, mereka adalah satu umat yang dimuliakan oleh Allah, boleh cross laut tu, kiri kanan ke tepi, menyaksikan sendiri kebesaran Allah. Tapi bila landed saja di Gurun Sinai, kemudian nak masuk ke Palestin itu, yang ketika itu dimiliki oleh pemerintah yang kafir, Allah perintahkan supaya berperang dengan mereka. Apa kata mereka kepada Nabi Musa AS? Engkau pergilah, kami tunggu. Engkau pergi berperang, dan menang kami masuk. Punya teruk perangai. Nampak? Menjadi budak, third class citizen di bawah kerajaan Mesir Fir'aun. Dan Allah selamatkan, Allah muliakan mereka. Bahkan sebelum itu lagi, ya, ketika mereka melihat satu kaum yang menyembah atau mengambil pohon-pohon sebagai tempat sesembahan, mereka minta juga pada Nabi Musa AS, ij'al lana zatu anwa. Dalam hadis Nabi SAW sebut juga pada kaumnya, buatkan kami pokok macam orang kafir, kami nak juga nak sembah, nak guna pokok tu. Padahal berapa lama Nabi Musa AS menanamkan tauhid kepada mereka. Inilah Bani Israel, Bani yang sangat degil sampai sekarang, ya. Dan penyakit degil itu juga menyakiti umat Islam. Degil dari sisi apa? Tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai the ultimate reference to navigate their life, either by individuals or in term of leaders. Apabila kita tinggal Al-Quran, Allah pasti akan hinakan kita, siapa pun dia. Kerana yang memuliakan Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim. Yang memuliakan malam Al-Qadar adalah Al-Quranul Karim. Yang memuliakan bangsa Arab adalah Al-Quranul Karim, kerana Allah pilih bahasa Arab. Yang memuliakan orang Arab kerana Allah pilih Nabi SAW daripada orang Arab. Kenapa Allah pilih malaikat Jibril AS paling mulia daripada sekalian malaikat? Sebab Al-Quran. Kenapa kita umat Islam Allah pilih sebagai umat yang paling mulia, khairu ummah? Kerana Al-Quranul Karim. Sedar tak kita, tuan-tuan? We are the best. Allah choose us on earth sebagai umat yang terbaik. Tak kira bangsa, bahasa apa, selama mana kita dekat dengan Al-Quran, maka kita jadi umat yang mulia. Baik, next slide. Next slide. Ya. Baik, apabila kita berbicara tentang kepimpinan atau pemimpin, Allah telah memberikan panduan kepada kita, petunjuk yang berselarakan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran ini dia punya uslub dia, Allah jelaskan di pelbagai tempat. Apa pemahaman di situ, pelajaran berguna. Allah nak suruh kita buat kerja. Al-Quran dalamnya ada assignment, ya. Kisah-kisah tentang pemimpin dia bukan ada pada satu ayat, bukan ada pada satu surah, tak. Begitu juga benda-benda yang lain, kecuali dalam kes tertentu saja. Contoh, ya, perkisahan tentang Rasul, mutabaran, scattered everywhere, right from beginning until end dalam surah. Kecuali satu saja, tentang kisah Nabi Yusuf AS, exactly dalam surah tu. Jadi ada keistimewaan tu. Kalau kita kaji dari sisi kepimpinan Nabi Yusuf AS pun banyaknya lesson learned. Tapi kita tak pernah buat kajian. Kita sibuk dengan buku pengurusan, apatah lagi yang ditulis oleh orang Barat. Begitu bangganya kita menunjukkan buku-buku tersebut di library kita dan pelbagai. Tapi Al-Quran depan mata dia, that's the ultimate, yang penuh dengan kebaikan, datang daripada Allah, yang menjadikan kamu, wahai manusia, yang mengangkat kamu menjadi pemimpin. Kenapa kamu tak sentuh dan lihat? Padahal itu adalah kalam Allah, ya. Baik, jadi dalam Al-Quran tentang kepimpinan di pelbagai. Jadi Allah bagi kita tugasan, assignment, ya. Ibarat saya sebut tadi, ibarat scattered puzzle. Our task, we have to put it together.
Maknanya kena ada usaha. Kita baca Quran dengan pemahaman. Dalam sekarang dipanggil, kalau ilmu tafsir dia panggil tafsir maudhu'i ataupun tafsir tematik. Bagus sekali. Itu boleh banyak lah. Kalau di Malaysia ni ada usaha yang telah dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada beberapa jilid. Bagus. Beli. Di dalam tu ada tempat berkaitan dengan negara, kepimpinan dan pelbagai lagi. Jadi kita boleh baca, dah dimudahkan. Tetapi kita sendiri pun boleh buat tugasan ini. Bila kita baca, kita nak kaji suatu tajuk, kita boleh buat. Dan sekarang sudah dimudahkan. Kerana apa? Al-Quran kita boleh letak saja satu perkataan, dia cari semua untuk kita. Betul kan? Jadi tuan-tuan, inilah dia khazanah yang sangat agung yang kita barangkali terlepas pandang ataupun diabaikan. Dan pengabaian terhadap Al-Quran ini satu kesalahan besar bagi umat Islam. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, Nabi SAW pernah dalam satu ketika mengadu kepada Allah Ta'ala urusan ini. Itu ketika Nabi SAW berada bersama dengan kaumnya. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Maka berkatalah Rasul Nabi SAW kepada Allah, ya Rabbi, mengadu kepada Allah, sungguh kaum aku ni menjadikan Al-Quran sesuatu yang tak diendahkan. Agak-agak ayat terkena lagi tak? Kena atau tidak tuan-tuan? Bukan kena, memang sangat-sangat kena. Tapi jiwa kita tak terdetik, tak terasa itu suatu kesalahan. Bayangkan tuan-tuan, kalau seusia kita 20 tahun akan datang, Allah panjangkan 20 tahun kita melaksanakan kewajipan terhadap Al-Quran. Kita baca, kita kaji, kita gali, kita selami, kerana di dalamnya terdapat rahsia ibarat lebih agung daripada mutiara-mutiara yang kita temui di lautan itu. Itulah dia Al-Quran. Dan bila kita tengok dalam Al-Quran ini, kemudian kita relate dengan ilmu pengurusan yang berkaitan dengan kepimpinan di zaman moden yang ditulis oleh para penulis yang pelbagai latar belakang tadi, akan berada di lingkupan Al-Quran menjelaskan ini. Syarat-syarat menjadi pemimpin, tanggungjawab, kewajipan pemimpin. Yang ini ni pengurusan barat, dia tak link dengan iman, dia tak link dengan peristiwa negeri akhirat. Sebab itu dalam organisasi umpamanya, kenapa kita hadapi banyak masalah? Masalah di antaranya adalah dari sisi nak wujudkan good governance, adanya integriti yang terpelihara. Banyak berlaku penyimpangan-penyimpangan dari sisi ini. Umpamanya kaki tangan yang tidak bersemangat, tidak bersungguh dalam bekerja, tidak menghargai masa umpamanya, yang menyiapkan kerja tidak seperti yang dikehendaki. Kenapa jadi demikian? Ilmu pengurusan moden hanya menjelaskan, tetapi dia tidak ada punishment in term yang akan menyebabkan manusia sedar untuk jangka masa yang lama dan bertahan. Cuba kita lihat, kalau dari sisi kepimpinan Islam, kita boleh inculcate, iaitu satu cara bagaimana nak menguruskan kaki tangan, iaitu fear management. Saya bagi istilah dia fear management. Apa makna fear management? Bukan takut pada bos, bukan. Kita takut kepada Allah Ta'ala. Bila dalam diri manusia ada sifat takut kepada Allah, dia pasti akan menjadi orang yang paling perform dalam segala kerja buat dia. Sama ada ketika bos berada di depannya atau bos tiada di depannya. Bahkan kalau bos tiada di depannya, dia lebih berprestasi. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Dengan ketiadaan bos tu dia lebih berprestasi. Kalau ada bos, kurang berprestasi. Yang berprestasinya lisannya, baik bos, ya bos, ada kerja lagi tak? Yang itu berprestasi. Tapi in reality, actual execution, tak. Sebab bila bos tiada, kalau orang yang memiliki tadi fear of Allah, sebab apa? Bila bos tiada, kurang gangguan. Betul kan? Bila kurang gangguan, boleh tak kita fokus? Ni kalau siang kita kerja, sekejap lagi bos A panggil, sekejap lagi sub bos pula panggil. Bila aku nak siap kerja? Habis meeting sampai ke petang. Jadi gaji anda dibayar untuk menghadiri mesyuarat. Patutnya buat. Contoh. Ini pengalaman saya kerja dulu industri tuan-tuan. Pernah kerja 3 shift. Shift yang paling best malam. Kenapa? Boleh tidur kan? Tak. Orang yang ada integriti tak akan tidur, betul kan? Waktu itulah dia akan buat yang terbaik. Sebab apa? Very minimum interference. Kalau pagi, ya Allah, sekejap mesin tu breakdown, sekejap pekerja sakit lah, macam-macam. Sekejap bos panggil lah, urgent meeting lah, macam-macam jenis meeting lah. Bila nak siap? Jadi very hassle. Tetapi bila kita ada peralatan untuk navigate
different situation. Inilah dalam istilah ilmu pengurusan moden dia panggil apa? Situational leadership skills. Ataupun dalam kata Sun Tzu, be firm like mountain, be fierce like fire, be swift like wind, be quiet like forest, dan seterusnya. Tu adjustable, adapt to the terrain. Ni semua kemahiran-kemahiran kepimpinan yang perlu kita belajar. Kecuali kalau kita ada di antara kita, kecuali ada pengecualian. Apa pengecualian? Born gifted and yet talented. Tapi bukan semua, betul kan? Most of us, we are born and yet we have to learn. Dan itulah perintah Al-Quran suruh kita belajar. Sehebat apa pun kita, tetap kita belajar. Contoh dalam urusan agama, seustaz apakah dia, pak kiai kah dia, tuan guru kah dia, dia tetap wajib juga belajar sampai ke mati. Baik, seterusnya ya, kita akan lihat Al-Quran menyentuh tentang etika pemimpin. Nanti saya akan bagi contoh. Tolong remind saya tuan-tuan. Kalau masa dah sampai, beritahu. Berapa minit lagi? Sebab jam tiada di depan saya. Kat tangan jarang tengok. Ada lagi masa? Boleh bersabar dengan apa yang saya sampaikan? Boleh follow tak sangat ni? Betul ke follow? Ujung nanti saya akan tanya tuan-tuan. Bukan tuan-tuan tanya saya tau. I will ask you question. Tapi don't worry, most of my session throughout Malaysia, setiap soalan yang saya tanya, saya sendiri yang menjawabnya. Sebab saya tak boleh tunggu, ya, delay respon, kena cepat. Sebab tu Dr. Stephen Covey dalam buku 7 Habit, kemudian 8 Habit upgraded, dia kata apa? Between stimulus and response, you have freedom to choose. It depends how fast your speed of execution. That determine, ya, your performance. Kita boleh tengok performance setiap individu, macam mana dia respon. Immediate ke, tunggu, wait and see. Ini masalah kita. Yang ini semua kena diajar supaya kita jadi orang yang sentiasa bersegera di dalam berinteraksi. Dan Nabi SAW sebagai pemimpin ulung mengajar apa ni? Cuba tengok tentang hadis orang masuk syurga bila hisab, bila azab. Pernah dengar tak hadis ni? Nanti akan ada di kalangan umat Islam masuk syurga, tak perlu nak dihisab, tak perlu diazab, immediate masuk, special lane tu, ya, ibarat gerbang tol tu. Ada touch and go, RFID yang selalu bermasalah itu. Kemudian ada apa? Smart tag, betul kan? Itu kan semua beratur, betul kan? Ada cepat, ada lambat. Nak mendekatkan pemahaman. Yang bila hisab, bila azab ni langsung tak ada tol tu. Semua lalu. Special tak? Very special guest. Ya. Dalam hadis ni dijelaskan contoh, must be fast response without undue delay. Ketika mana Nabi SAW mengkhabarkan nanti akan ada yang umatnya masuk syurga bila hisab, bila azab, satu, iaitu mereka tak pernah minta diru'yah, mereka tak pernah menggunakan perubatan al-kai, iaitu besi panas, kemudian mereka tidak melakukan tatayur, dan mereka bertawakal kepada Allah. Lalu bangkit segera Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, doakan aku masuk. Kata Nabi SAW, engkau masuk. Kemudian baru orang lain nak follow, balance to follow. Kata Nabi SAW, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Special tak dia? Tunjuk leadership Nabi SAW, tunjuk contoh, example dari sisi action. Yang membezakan kita ni tuan-tuan, kejayaan dalam kehidupan, sama ada bersikap, bertindak atau berfikir, ya, iaitu yang membezakan pencapaian kita hanya satu. Ilmu barangkali kita sama banyak, pengalaman barangkali sama banyak, position barangkali sama, tetapi yang membezakan adalah action. Betul kan? Yang membezakan adalah bertindak. Dalam banyak-banyak ni barangkali ada sesuatu yang saya sampaikan ni boleh digunakan, tapi nanti tengok berapa ramai orang yang akan melaksanakannya. Betul kan? Contoh saya kata tadi, jadikan kita orang sentiasa membaca. Dulu saya ingat pesan salah seorang guru saya, dia kata, Idrus, every day you have to spend your time at least 4 hours reading. 4 jam. Saya kata, mana nak cari waktu? Kerja kita macam ni kan. Tapi bila kita cari jalan, akhirnya jumpa banyaknya waktu, bahkan lebih daripada 4 jam. Tuan-tuan, nikmat ni, nikmat yang paling agung yang Allah kurniakan pada seorang hamba bila dia rajin membaca. Maka akan terbukalah horizon, landscape pemikirannya, dan betapa jauhnya dia nampak kenikmatan dalam kehidupan. Baik, mari sini. Kemudian tentang gaya kepimpinan, Al-Quran tunjuk contoh. Ada 2 gaya kepimpinan secara kasar. Main groups. Satu tadi saya sebut dah, pemimpin contoh seperti para rasul, dan pemimpin-pemimpin orang-orang yang soleh, yang beriman dan bertakwa. Contoh Zulkarnain, amazing. Dia bukan Nabi, walaupun ada para muhaddithin mengatakan Nabi.
Dia seorang pemimpin kerajaannya timur dan barat, besar. Kemudian dia very expert in term of technical aspect, betul kan? Dia memiliki tim yang sangat hebat, super. Bayang dia boleh develop satu tembok yang menahan Dajjal sampai sekarang tak boleh. Dajjal dah, Ya'juj wal Ma'juj, nampak? Dan lokasinya pun Allah rahsiakan. Dan banyaklah para ulama cuba nak mencari di mana lokasinya, sampai sekarang tak runtuh lagi. Bayang, mencairkan besi menggunakan teknologi, iaitu peleburan, dengan mencampurkan logam-logam tertentu. Tu berapa jauh masanya, dah ada knowledge seperti itu. Dan bila kita sebut bab besi ni, case tadi yang bagus adalah tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, tengok, dia leader, Allah lantik dia jadi khalifah, dan Allah bagi dia keistimewaan kemahiran pandai besi. Dan Quran disebut mencairkan besi. Maknanya tentu ada proses, bukan miracles, bukan, ya, proses. Allah bagi ilmu, ya, tentunya Allah bagi ilmu bagaimana nak memproses biji besi. Daripada biji besi ya, kemudian diproses. Sungguh menakjubkan. Inilah keistimewaan manusia yang tidak ada kepada gajah dan yang sejenis. Masya Allah, ya. Kemudian hak pemimpin yang hendaknya ditunaikan dalam organisasi. Bagaimana kita berinteraksi, adab kita terhadap pemimpin. Suka atau tidak, mesti kita ikut aturan. Kerana kalau ikut hukum undang-undang, barangkali not highly impactful. Tapi bila seorang itu dikaitkan dengan agama, dia akan menjadi orang yang sangat beradab dengan para pemimpin. Ya, begitu juga pemimpin sangat beradab terhadap orang yang dipimpin, kerana dia tahu saling bergantung di antara satu sama lain. There is no stand-alone leader. There is no isolated island in this world. Betul kan? Pasti ada kembar. Kita berjaya berada di atas disebabkan orang di bawah. We cannot work individual. Kita adalah, dalam istilah sosiologi dipanggil makhluk sosial. Dia perlu ada lah pihak lain. Sebab itu agama ajar kita bagaimana menghormati, ya, saling menghormati. Sebab itu dalam etika, contoh Allah ajar communication skill. Tuan-tuan, pemimpin di antara ciri khasnya adalah very good in term of communication skill. One part of interpersonal skill. Dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 5 atau 7 gaya berkomunikasi, dan Allah sebut secara hujungnya sama: kaulan karima, kaulan sadida, kaulan layinan, kaulan ma'rufa. Ada lagi. Itu semuanya akan digunakan sesuai dengan situasi, tempat, orang yang kita berinteraksi. Cuba tengok Nabi Musa alaihissalam ketika berinteraksi dengan Fir'aun, Allah ajar bagaimana nak communicate effectively and listen attentively. Allah perintah, pergi kamu berdua ila Fir'aun, kemudian berkata kepadanya kaulan layyinan. Jadi bila kita bercakap dengan para pemimpin, sebetul apa pun kita, semarah apa pun kita, setidak setuju apa pun, control your voice, control your emotion. Senang tak ni tuan-tuan nak manage? It's not easy unless you learn, unless you have basic principle to guide you when you interact with others. Faham ke tidak? Mudah-mudahan faham. Yang belakang lena pun dia luar biasa, menakjubkan. Nikmat yang paling agung yang Allah bagi. Insya-Allah. Bayang tuan-tuan, ya. Tengok communication skill. Bila kita bercakap dengan orang yang memiliki kedudukan, kenapa Allah perintahkan cakap lemah lembut? Kerana dia memiliki seorang pemimpin, satu, daripada kedudukan dia atas pada kita yang dipimpin. Yang kedua, emosi dan egonya lebih tinggi daripada orang bawahan, betul kan? So Allah nak ajar how to touch their heart just by lowering, soft your language. Lembut, macam orang marah. Kalau kita tinggi suara apa jadi? Selesai tak masalah. Tapi kalau kita slow talk, tenang, akhirnya dia akan turun temperature dia, betul kan? Ni Quran aja, tapi orang barat dia pandai. Orang barat ni satu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, they are very good in term arranging and systematic kan dia. Proper kan dia dalam buku. Padahal kita tengok basic dia, Quran semua ada. Itulah kita, orang Islam malas, ya, malas untuk nak extract, kemudian sistematikkan dia, proper arrangement dan sebagainya. Baik kembali. Kemudian ada ganjaran dan hukuman. Tengok dari sisi Islam, pemimpin diingatkan, kalau kamu berlaku adil, kamu akan menjadi orang yang paling istimewa di negeri akhirat, mendapat naungan Allah di bawah arasy-Nya.
Salah satu orang yang dapat naungan aras, betul kan? Mula-mula sekali al-imamu adil, imam yang adil. Dan begitulah. Habislah masa dia 5 minit. Baik, seterusnya. Tapi kalau dia tidak berlaku adil, dia zalim, dia menyalahgunakan kedudukan dia, apa akan jadi? Allah ancam dia dengan neraka. Bayang. Dan Allah ancam lagi di padang mahsyar, iaitu Allah tak mau berkata-kata dengannya, Allah tak mau melihatnya, dan Allah sangat murka kepadanya, dan Allah humbankan dia ke dalam neraka. Ini tak akan ditemui dalam ilmu pengurusan barat atau sekular. Dia hanya ada dalam Islam. Sebab tu menjadi pemimpin Islam ni, Masya Allah, dia akan paling berprestasi. Dia adalah orang yang paling akrab dengan Allah. Dia orang yang sangat bertanggungjawab. Dia sangat berintegriti. Dalam bahasa mudahnya, dia adalah orang yang sangat berintegriti. Dan bahasa kesimpulan keseluruhannya, dia adalah seorang yang sangat profesional. Itulah nak simpul dengan perkataan. Ya, macam tuan-tuan kan, tuan-tuan guna pakai ada ISO, MS1900. Ini dah parking lot dia, yang salah satu leadership. Baik, ya, memandangkan masa tak mengizinkan. Ya, banyak tuan-tuan. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan jumpa banyak ayat-ayat berbicara tentang pemimpin. Contoh tuan-tuan nanti refer kepada An-Nisa ayat 58 hingga 59. Ni slide ni saya dah bagi nanti, bolehlah diberikan pada semua yang hadir. Bacalah. Ya, kerja anda telah menjadi mudah. Mau atau tidak? Itu saja. Dan tengok etika ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran, itu seperti dalam buku-buku pengurusan, sama seperti itu. Cuma bezanya apa? Yang ini dikaitkan dengan akhirat, dikaitkan dosa pahala, dikaitkan dengan syurga. Jadi lebih kuat attachmentnya. Ya, sebab itu pemimpin yang berjalan di atas aturan Allah, mereka adalah orang-orang yang sungguh menakjubkan. Ya, organisasinya akan menjadi hebat. Ya, negerinya akan menjadi hebat, negaranya akan menjadi hebat. Akhirnya jadilah organisasinya, negaranya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, selesai sudah secara ringkas. Yang dapat saya sampaikan. Bangkari slide ni untuk 3 jam punya program. Itu baru bagi dia punya beberapa tips saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara ringkas, ya, secara zigzag, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi kesimpulannya, tugas kita adalah kembalilah kita kepada Al-Quranul Karim. Akrabkan diri kita dengannya sedekat-dekatnya. Apatah lagi pada bulan Ramadan, Allah ingatkan kita. Sehingga Nabi SAW as our role model, tunjuk contoh. Sebulan bertadarus bersama Jibril alaihissalam. Bukan hanya senyum membaca, ya, Nabi SAW tentu memahami dan merealisasikan pelaksanaan. Bahkan pada tahun kewafatan Nabi SAW, Nabi SAW melipat ganda 2 kali bertadarus. Apatah lagi kita. Jadi kesimpulannya, mari kita kembali kepada, ya, khazanah yang sangat agung. Kita gali di dalamnya rahsia-rahsia yang tak terhitung, agar dengan itu akan mengubah landscape kehidupan kita. Bukan hanya kita cemerlang berprestasi dalam urusan kerja, bahkan kita akan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Bila dua ini bergabung, bekerja, berprestasi, ya, bertakwa kepada Allah, maka syurga sedang menunggu kita. Inilah kemuncak kebahagiaan seorang mukmin, sama ada pribadi, sama ada pemimpin, dan begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf, ya, bukan saya nak mengajar, tapi hanya untuk nak menyampaikan. Pasti tuan-tuan ada di antara yang berada di sini, pihak kepimpinan khususnya, barangkali perkara ini adalah perkara yang sangat asas, tetapi hanya tujuan saya untuk menyampaikan ini agar membuka kepada kita untuk, ya, mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Al-Quran dari sisi pemahaman, dan juga mengambil faedah untuk diterapkan. Terima kasih kembali kepada pihak UPNM yang sudi menjemput saya untuk datang, yang menyampaikan ceramah ini. Itu saja. Segala kekurangan kesilapan saya minta berbanyak-banyak maaf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.